الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يدن إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Yang saya hormati pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Hijrah Taman Matang Jaya Sungai Buloh Selangor, kepada AJK-AJK-nya, kepada para imam, Tuan Bilal, AJK-AJK sama ada daripada muslimin ataupun muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita berada pada hari ini kelahiran Nabi SAW, bulan Rabiul Awal, ataupun ada yang menyebutkan sebagai Rabiul Anwar, iaitu bulan kelahiran Nabi SAW 1443 Hijriah. Kalau kita nak kira usia Nabi SAW, 1443 adalah tempoh hijrah Nabi SAW, dan Rasulullah berhijrah pada usia 53 tahun. Jadi Rasulullah berhijrah pada usia 53 tahun, maka 1443 campur dengan 53 tahun. Jadi lebih kurang 1496. Jadi usia Nabi 1496 kalau masih hidup lagi. Jadi Alhamdulillah kita berada pada waktu ini, kita menyambut ulang tahun insan yang paling kita sayang, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Al-Quran sekalipun Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan nama, tetapi Allah memanggil Nabi dengan gelarannya, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Dan begitu juga Allah menyatakan Abdullah dan lain-lain, tetapi Allah tidak memanggil Nabi dengan gelaran ya Muhammad. Kalau tuan-tuan, puan-puan cari dalam Al-Quran, tidak ada satu pun kata panggilan ya Muhammad. Allah tidak memanggil Nabi dengan nama, tapi Allah memanggil Nabi dengan gelaran Rasul, dengan gelaran Nabi. Pun begitu, walaupun ada ayat yang Allah menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia sebagaimana nabi-nabi sebelum daripadanya. Di sini bukan kata panggilan, tapi kata penyataan. Kalau penyataan, ya Allah sebut Muhammad, tapi panggilan Allah tak sebut Muhammad. Sedangkan nabi-nabi yang lain Allah sebut ya Isa, ya Ibrahim, ya Isa bin Maryam, ya Ali Imran dan lain-lain. Allah sebut dengan nama, tapi Nabi Muhammad Allah tidak sebut dengan nama. Nak menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu surah yang menunjukkan betapa Allah kasih kepada Nabi, yang dipanggil sebagai surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni asal usulnya dia turun kerana Rasulullah merasakan Allah dah lama tak tegur dengan Nabi SAW. Rasulullah menunggu wahyu sekian lama, tetapi Allah tidak menurunkan wahyu. Maka akhirnya Rasulullah terasa, kenapa ya Allah tidak turunkan wahyu? Maka Allah turunkan surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha itu Allah menyebutkan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam ketika mana melabuhkan tirainya. Kemudian Allah sebut apa ayat ketiga? Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, ma wadda'aka, tidak ditinggalkanmu wahai Muhammad oleh Tuhanmu.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksud qala, dan tidak pula Allah membencimu. Sepatutnya dalam kaedah bahasa Arab, apabila Allah menyatakan ma wadda'aka, Allah mesti sebut wa ma qalaka. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya mesti ada ka, ada ka. Tetapi kenapa dalam surah Ad-Duha ayat ketiga ini Allah kata ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang betulnya dalam bahasa Arab adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Dan tidak juga Allah membencimu wa ma qalaka. Adakah Allah salah? Tidak, Allah tidak salah. Adakah Allah menyuturkan bahasa Arab, menulis bahasa Arab dengan salah? Tidak, sebab bahasa Arab itu pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama tafsir menyatakan, kenapa Allah kata ma wadda'aka? Tidak aku meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qalaka. Dan tidak aku membencimu. Tapi Allah tidak mendatangkan ka pada qala, nak tunjuk Allah tak nak mengiringkan perkataan benci dengan kamu. Aku tidak membenci kamu, tapi nak sebut membenci kamu itu Allah tak sebut kamu, nak kata tak layak bagi Allah untuk benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam surah Ad-Duha juga Allah berjanji dengan Nabi Muhammad. Allah kata dengan Nabi Muhammad ketika mana Nabi Muhammad sedih, kan Rasul Nabi Muhammad menangis. Maka datang Sayyidina Jibril alaihi salam, Allah utuskan. Allah minta Sayyidina Jibril, wahai Jibril, kamu jumpa dengan Muhammad, kamu tanya dengan Muhammad kenapa dia sedih. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Tapi santunan daripada Allah, Allah utuskan malaikat Jibril, tanya dengan Nabi Muhammad kenapa kamu sedih. Maka ketika itu Rasulullah menangis, Jibril pun datang alaihi salam. Maka apabila Jibril datang, Jibril tanya dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah bertanya, ma yubkik, apa sebab kamu menangis? Maka Rasulullah pun kata, aku bimbang tentang umatku. Aku menangis kerana aku bimbang tentang umatku. Bagaimana nasib mereka, bagaimana nanti mereka melakukan dosa, bagaimana pahala mereka, bagaimana mereka dengan maksiat mereka. Maka Rasulullah seringkali bimbang tentang kita sampai menangis. Akhirnya malaikat Jibril jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa sahaja dengan Allah. Maka cakap dengan Allah, wahai Allah, Allah kamu maha mengetahui apa sebab Nabi Muhammad menangis. Dia menyatakan bahawa kebimbangannya kepada umatnya. Maka Allah kata dengan Sayyidina Jibril, wahai Jibril, jumpa dengan Muhammad, katakan dengan Muhammad bahawa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dalam surah Ad-Duha juga. Bahawa nanti aku akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, kepada umatmu sampai kamu redha. Ataupun mana-mana sahaja yang ikuti kita pada waktu ini, kita nak bersama-sama pada waktu ini koreksi diri kita, muhasabah diri kita, bagaimana kita nak mengambil Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah. Kerana Rasulullah sangat cinta kepada kita, maka cara kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengikuti apa sahaja yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata-kata Imam Syafi'i menyatakan, "Lau kana hubbukan sadiqan la ata'tahu, innal muhib liman yuhibbul muti'u." Sesungguhnya kalau benar kecintaanmu kepada seseorang, kamu akan mentaatinya. Kerana simbol dan tanda kecintaan orang itu kepada orang yang lain, maka dia akan sentiasa mengikuti apa sahaja yang diperintahkan. Kan? Macam isteri kita kan, kita sayang dengan isteri kita. Apa sahaja yang dia suka, kita suka. Apa yang dia tidak suka, kita tidak suka. Kan? Apa yang dia kata, bang, saya tak suka begini, kita tak akan buat apa yang dia tak suka. Bang, saya suka begini, kita akan cuba untuk menunaikan apa yang dia suka. Maka tanda benar kita cinta kepada Rasulullah, kita nak jadikan Rasulullah sebagai uswah kita. Maka dengan itulah mungkin daripada surah Al-Hijrah memilih tajuk uswah hasanah, iaitu suri tauladan Rasulullah sepanjang zaman. Kita nak lihat hari ini insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, bagaimana uswah Nabi SAW daripada surah yang saya baca tadi pada permulaan, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah menyatakan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Contoh ikutan yang terbaik. Telah ada. Tak perlu kita melihat yang lain-lain,
tapi cukuplah melihat baginda Nabi SAW untuk dijadikan sebagai uswah. Tidak ada mana-mana manusia yang telah ditimbulkan perkara dirinya melebihi daripada Nabi SAW. Tak pernah orang kaji mana-mana manusia cara makan dia. Ada tak tuan-tuan buka buku, satu buku, cerita tentang makan si fulan dan si fulan? Kan? Sama ada dia itu artis ke, dia itu pemimpin ke, dia itu seorang cendekiawan ke, dia itu seorang academician ke, ataupun seorang pakar ke, ada tak orang kaji cara makan dia? Tak ada. Tapi cara makan Rasulullah dikaji. Ada tak orang kaji bagaimana cara mandi dia? Tak ada. Tapi cara mandi Rasulullah dikaji. Bahkan nak kata betapa orang mengkaji tentang Rasulullah, diceritakan bagaimana cara buang airnya Nabi SAW. Nak sebut mana ada manusia yang dikaji perihal peribadinya melebihi daripada Nabi SAW. Tidak ada seseorang itu dikaji hidupnya sejak daripada sebelum kelahiran. Bagaimana nasabnya, kemudian bagaimana lahirnya, dan kemudian bagaimana dia itu disusukan oleh siapa, bagaimana membesarnya dia, siapa yang menjaganya, dan bagaimana kehidupannya sejak daripada kelahiran sampai ke wafatnya, detail diceritakan tentang dirinya melebihi daripada Nabi SAW. Bahkan sipi-sipi sebagaimana Nabi pun tak ada. Jadi ini kita kata bahawa Allah telah datangkan kepada Nabi Muhammad sebagai uswah, yang mana Nabi Muhammad itu manusia sebagaimana kita, yang mana tidurnya sama macam kita, nafsunya sama macam kita, dan keadaannya sama macam kita, kodratnya sama macam kita. Cuma dia ada penjagaan daripada Allah yang kita tidak dapat penjagaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka kerana itulah kita nak lihat bagaimana pada hari ini kita nak jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh ikutan yang terbaik. Bermula daripada Rasulullah itu seorang bayi. Nak kata akhlak Nabi ini Allah jaga sejak daripada nasab. Nasabnya Allah jaga bahawa Nabi Muhammad punya keturunan, yang mana Allah kata bahawa keturunan Nabi Muhammad SAW iaitu ahli bait wa yutahhirakum tadhira. Iaitu Allah jaga daripada susuk jalung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ayahnya, atuknya, moyangnya, dan kemudian ke atas sampai kepada Nabi Allah Ismail AS, sampai kepada Nabi Ibrahim AS, dan kemudian ayah kepada Nabi Ibrahim AS, dan seterusnya, bahawa Allah jaga keturunan Nabi Muhammad SAW keturunan yang baik. Dan Allah menjaga nasab Nabi Muhammad dengan nasab yang baik. Allah jaga. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan makhtuna, Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad telah terkhitan. Tidak ada mana-mana orang yang pernah melihat Rasulullah punya kemaluan, minta maaf sebut. Tidak pernah. Sebab apa? Rasulullah tak disunatkan oleh sesiapa pun. Kecuali ibu ayah, kecuali ibunya lah yang melihat dan yang menerima kelahiran Nabi SAW. Rasulullah memang lahir-lahir telah dikhitankan. Dan kemudian apabila Rasulullah dijaga oleh Halimah As-Sa'diyah, disebut oleh Habib Umar bin Hafiz dalam kitabnya Ad-Diya'ul Lami' fi Maulidin Nabi Syafi', karangan Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama Yaman yang masih hidup, alhamdulillah, mudir di Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Jadi Habib Umar dalam kitabnya Ad-Diya'ul Lami' fi Maulidin Nabi Syafi' menceritakan bagaimana Nabi Muhammad ketika mana dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang perempuan Bani Sa'ad yang miskin. Apabila datangnya Rasulullah untuk disusukan, dan kemudian Nabi Muhammad dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad, yang asalnya Bani Sa'ad ni dia punya kebunnya kering kontang. Dia punya kambing ternakannya tidak mengeluarkan susu. Buah-buahannya tidak tumbuh dengan subur. Tetapi ketika mana sejak kehadiran Nabi Muhammad, tanah menjadi subur. Kambing-kambing kembali menyusukan dan gemuk-gemuk kambingnya. Dan kemudian rezeki melimpah ruah di Bani Sa'ad. Melihat bahawa kehadiran Nabi Muhammad membawa rezeki. Dan bagaimana akhlak Nabi Muhammad ketika bayi, Halimah As-Sa'diyah ni, sebab dia sayang sangat dengan Nabi Muhammad, maka setiap kali nak susukan anak, maka Halimah pasti ambil Nabi Muhammad sebagai bayi pertama disusukan. Halimah ni dia ada anak dia, jadi ada anak-anak yang lain disusukan. Setiap kali nak susukan, maka dia akan ambil Nabi Muhammad dahulu, sebab sayang sangat dia dengan Nabi Muhammad ni. Maka Halimah As-Sa'diyah diambil Nabi Muhammad untuk disusukan. Dan tiap kali ambil Nabi Muhammad, maka ketika itu Nabi Muhammad yang masih bayi ni, dia tak nak susu.
Walaupun dia lapar. Nabi Muhammad katuk mulutnya, Nabi Muhammad enggan untuk menyusu daripada badan Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah jadi pelik lah, kenapa Nabi Muhammad tak nak susu ni. Maka Halimah pun letak Nabi Muhammad, disusukan bayi pertama, disusukan bayi kedua, disusukan bayi yang ketiga. Bayi-bayi yang lain yang dijaga oleh Halimah As-Sa'diyah kenyang, maka diambil Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad minum. Nak kata, Habib Umar bin Hafiz kata, betapa bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Ketika mana bayinya, dia tidak akan minum kecuali bayi-bayi yang lain telah kenyang. Ketika mana bayi, Rasulullah tak akan minum kecuali bayi-bayi yang lain telah kenyang, barulah Rasulullah akan minum. Ini dipanggil sifat ithar. Sifat ithar yang ada pada Nabi, tak akan minum kecuali bayi yang lain kenyang. Walaupun Rasulullah masih lagi seorang bayi. Walaupun Rasulullah masih bayi, tapi sifat isarnya sifat yang sangat luar biasa. Yang sangat hebat walaupun Rasulullah masih lagi seorang bayi. Jadi Habib Umar kata, kalaulah bayi ini berakhlak dengan akhlak yang begini, memberi keutamaan kepada bayi-bayi yang lain, bagaimana akhlaknya, akhlak baginda ketika mana dewasa. Jadi sebab itu kita kata bahawa Rasulullah ini Allah jaga sejak daripada kelahiran. Uswah Rasulullah sejak daripada bayi menunjukkan kebaikan yang ada pada dirinya. Bahkan ketika mana zaman kanak-kanak, Rasulullah tidak pernah bergaduh dengan kanak-kanak yang lain. Tidak pernah berebut hak dengan kanak-kanak yang lain. Rasulullah dicintai dan disukai oleh semua orang yang berada di sekelilingnya. Sampai digelar Rasulullah sebagai Al-Amin. Tak pernah sekali pun menipu. Jadi ini pertama. Sebelum kita nak didik anak-anak kita dengan didikan-didikan yang luar biasa, didiklah anak dengan sifat Al-Amin, iaitu amanah dan jujur. Tanpa ada kejujuran, seorang itu akan melakukan kejahatan demi kejahatan. Sebab itu ada sahabat kan datang jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ni baru masuk Islam ni. Wahai Rasulullah, aku dah peluk agama Islam. Boleh tak wahai Rasulullah, aku boleh dalam agama Islam, tapi aku tak boleh tinggal ketagihan arak. Maksudnya nak minum arak juga. Boleh aku masuk Islam, tapi aku nak minum arak juga. Waktu itu masih belum pengharaman arak secara total. Sebab pengharaman arak ni dia ada 3 peringkat. Kan? Yang pertama, peringkat pertama Allah sebut, Allah kata bahawa arak itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi buruknya lebih banyak. Tapi Allah tak suruh tinggal. Allah cuma jelaskan. Dia ada baik, dia ada buruk. Tapi buruknya lebih banyak. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, Allah kata, wala takarabus solah wa antum sukara. Ketika mana tiap-tiap kali kamu nak solat, jangan kamu hampiri arak. Maksudnya jangan solat dalam keadaan mabuk. Belum haram lagi. Tapi nak solat haram untuk minum arak. Jadi waktu itu ayat ini turun, maka ada sahabat ni dia kata, saya boleh dalam agama Islam, tapi saya tak boleh tinggal arak. Rasul kata, kalau begitu tak apalah. Dan Rasulullah cuma pesan dengan dia, jangan kamu dusta. Maksudnya, kamu boleh minum arak, tapi jangan dusta, jangan bohong. Jadi, tiap-tiap kali Rasulullah jumpa dengan sahabat ni kan, Rasulullah tanya dengan dia. Rasulullah kata, hari ni dah berapa botol minum? Jadi, kawan tadi pun jawablah, hari ni sekian botol wahai Rasulullah. Jadi, tak lama esok lusa Rasulullah jumpa lagi. Rasulullah tanya, hari ni berapa botol pula minum? Maka dia pun jawab dengan jujurlah, sebab Rasulullah pesan, jangan tipu. Tapi Rasulullah tak marah dia. Dia kata, wahai Rasulullah, hari ni 5 botol wahai Rasulullah. Rasul tak marah. Tapi Rasulullah minta dia jujur. Jadi lama-lama tu dia terfikirlah. Saat kali jumpa dengan Rasulullah, maka Rasul akan tanya berapa botol minum. Takkan saat kali jumpa Rasulullah, aku tak kurangkan jumlah botol yang aku minum. Maka akhirnya, satu ketika tu Rasulullah tanya dengan dia, wahai Rasulullah, hari ni aku minum 3 botol. Dah kurang sikit daripada 5 jadi 3. Rasulullah tanya lagi, akhirnya jadi 1 botol. Lama-lama dia rasa pada diri dia, tak boleh lah. Takkan aku nak kekal minum arak ni. Maka dia pun niat nak tinggalkan arak secara total. Akhirnya Rasulullah tanya dengan dia, satu ketika Rasulullah jumpa, sahabat, kamu berapa botol minum hari ini? Wahai Rasulullah, hari ini tak minum 1 botol pun. Aku dah tinggalkan arak. Kenapa dia sanggup meninggalkan arak? Sebab sifat jujur. Rasulullah tak marah. Jadi Rasulullah ajar kita supaya didik anak dengan sifat jujur. Jadi kalau anak kita jujur, walaupun dia buat jahat ke apa, pastikan dia jujur. Apabila dia jujur, maka satu masa dia akan tinggalkan kejahatan dia. Tapi kalau dia dah mula menipu, akhirnya dia akan terus tipu. Macam yang dikatakan oleh
Allah Yarham Tasri P. Ramli lah dalam filmnya Anakku Sazali kan. Anak bapak tu kan. Jadi Anakku Sazali bagaimana anaknya kerap kali menipu. Kan, apabila menipu akhirnya anaknya jadi gangster paling besar di Singapura. Jadi kerana itu jangan budayakan dengan penipuan. Rasulullah sifatnya Al-Amin, jujur. Tak pernah dusta atas apa yang diperkatakan dan apa sahaja yang datang kepada Nabi SAW. Bahkan kita nak lihat kembali bagaimana akhlak Nabi SAW. Peribadi Rasulullah memang peribadi yang sangat luar biasa. Tetapi kita nak lihat walaupun begitu Allah datangkan Rasulullah supaya kita boleh ikut Nabi SAW. Rasulullah ni memiliki rupa yang cantik. Orang yang daripada jauh apabila dia tengok Nabi SAW, dia nak mendekat kepada Rasulullah kerana Rasulullah memiliki akan rupa paras yang baik. Sebab itu disebut oleh seorang penyair dalam saingnya bernama Hasan bin Sabit. Seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu alunkan satu syair menyebutkan wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Sabit sebut, dia kata wa ahsanu minka lam tara qattu ainin. Seseorang yang lebih elok berbandingmu wahai Muhammad tidak pernah dilihat oleh mataku. Walaupun bangsa Arab ini bangsa yang cantik, bangsa yang kacak, berbanding dengan Melayu jauh kita tertinggal dari sudut kekacakannya, kehandsomannya. Jadi Rasul walaupun begitu Hasan bin Sabit kata aku tak pernah melihat seorang yang lebih elok berbanding kamu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Seseorang yang lebih cantik, lebih handsome, lebih kacak berbandingmu tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan pun. Bayi kita comel, bayi kita cantik, tapi tidak ada bayi yang lebih comel berbanding Nabi SAW. Tidak ada manusia yang sesempurna Nabi SAW. Dan Hasan menyatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu lahir wahai Muhammad tanpa sebarang keaiban. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah ni Allah tak jadikan pada diri Nabi ada aib. Rasulullah punya hidung mancung, Rasulullah punya bulu mata tebal dan tipis, maksudnya satu alur dan kemudian dipisahkan dengan urat di sebelah di antara dua keningnya. Rasulullah punya pipi cantik, Rasulullah punya kulit halus sampai sahabat kata ketika mana kami pegang tangan Nabi, kami pegang sutera, kami memegang tangan Nabi, maka kami merasakan tangan Nabi jauh lebih lembut berbanding sutera. Sampai sahabat kalau pegang tangan Nabi tak nak lepas. Nak kata betapa lembutnya tangan Rasulullah, sampai sahabat kalau pegang tak nak lepas. Cantik. Rasulullah punya fizikal cantik, tak ada lemak-lemak, yang ada cuma otot. Rasulullah punya kaki, sampai sahabat kata kalau dia letak air pada kaki Rasulullah, jalan lancar. Kaki Rasulullah indah, licin. Jadi Rasulullah punya fizikal memang baik. Tak ada sebarang aib. Bahkan Rasulullah sepanjang hidup tak pernah menguap pun. Menguap pun tak ada. Dalam kitab Mawahibul Laduniyah kan, disebutkan Rasulullah dalam hidupnya tak pernah menguap. Kita ni banyak kali menguap kan. Tengah kuliah lagi nguap. Ni di Johor Bahru ni tuan-tuan, sedang hujan lebat ni di rumah saya. Ni sedap tidur ni sebenarnya. Tapi tuan-tuan buat kuliah juga kan. Jadi kalau menguap ni biasa. Kan? Bagi kita biasa. Tapi Rasulullah tak pernah menguap. Sepanjang hayat Rasulullah tak pernah menguap. Rasulullah punya peluh baunya harum. Kita ni kalau berpeluh masam bau. Tapi ini Nabi tak ada aib pun. Kan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu lahir diciptakan oleh Tuhan tanpa sebarang keaiban pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kamu diciptakan sebagaimana kamu kehendaki. Apa yang kita kehendak kecantikan itu ada pada Nabi SAW. Tapi dalam keadaan cantiknya seseorang itu, sempurna ke kalau cantiknya tanpa akhlak? Cantik ini Allah beri. Kita tak boleh nak jadikan kulit kita yang gelap jadi putih. Kita tak boleh jadikan hidung kita yang pesek jadi mancung. Kita tak boleh merubah keciptaan Allah. Mata yang kecil, yang sepet, dan nak jadikan mata bulat. Kening yang kembang nak jadikan tipis. Tak boleh.
Ini ciptaan Allah. Jadi tak boleh kita merubah ciptaan Allah. Cantik itu ya Allah ciptakan, Allah cantikkan. Tetapi yang lebih utama adalah akhlak. Walaupun cantik bagaimanapun seseorang, kalau tidak berakhlak, tak ada siapa yang nak kawan dengan dia. Tak ada siapa yang mendekat dengan dia. Kadang-kadang kita ada kawan yang cantik, kawan yang handsome. Kita dekat dengan dia, tapi kalau kata-katanya kesat, dia punya akhlak-akhlak yang buruk, kemudian suka menuturkan kata-kata yang tidak baik, akhirnya kita pun tak nak kawan dengan dia. Kenapa? Yang penting akhlak. Jadi sebab itu hari ini kita nak lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Pertama, bagaimana Rasulullah berakhlak dengan seorang hamba. Rasulullah memiliki hamba bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni digelar sebagai Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana hamba ataupun sahabat yang Rasulullah cinta melebihi daripada Zaid bin Harisah. Siapa yang sebut? Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut. Dia kata bagaimana kalau Zaid bin Harisah ni kalau dia pergi musafir, Rasulullah rindu dengan dia sampai kalau dia balik daripada musafir, kalaupun Rasulullah di rumah tidak memakai baju, maksudnya Rasulullah pakai tutup aurat lah, pusat hingga lutut tutup pakai kain, tapi baju masih belum pakai dalam rumah kan. Kalau Sayyidina Zaid bin Harisah pulang, maka Rasul akan keluar, Rasul akan peluk dia, menyambut kepulangan Zaid bin Harisah. Tapi kalau sahabat lain datang jumpa Rasulullah, Rasul akan pakai baju dulu, pakai baju dengan sempurna, pakai elok-elok, Rasul akan keluar. Tapi Zaid bin Harisah ni dia dekat dengan Nabi SAW, dan Zaid bin Harisah sangat sayang kepada Rasulullah sebelum daripada Rasulullah jadi Rasul. Zaid menjadi hamba Rasulullah sejak daripada Rasulullah kahwin dengan Khadijah bintu Khuwailid. Kahwin dengan Khadijah pada usia Rasulullah 25 tahun, 15 tahun sebelum Rasulullah dapat wahyu. Ketika itu Zaid ini, asal usul Zaid ni dia adalah seorang budak yang dicolik oleh orang jahat, dicolik dan kemudian dijual di satu pasar di Mekah. Jadi Zaid ini dicolik daripada keluarganya, dijual di pasar, dan yang membeli dia dekat pasar keluarga Khadijah bintu Khuwailid. Jadi keluarga Khadijah beli Zaid bin Harisah, dan kemudian Zaid menjadi hamba kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Khadijah ada hamba namanya Zaid bin Harisah. Dan ketika mana Rasulullah kahwin dengan Khadijah, hamba yang paling Khadijah sayang, hamba yang paling baik namanya Zaid ini dihadiahkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun ambil hambanya bernama Zaid bin Harisah, hadiah daripada Khadijah. Jadi tak lama ketika mana Rasulullah bersama dengan Zaid, kan, bukan hanya menjadi hamba kepada Rasulullah, bahkan bersahabat baik dengan Nabi SAW. Jadi apabila begitu, maka satu ketika ayah kepada Zaid ni, sebab Zaid kan dicolik kan, ayah kepada Zaid ni dia pun dapat tahu bahawa anaknya Zaid bin Harisah berada di tangan seorang pemuda yang baik namanya Muhammad bin Abdullah. Maka ayahnya pun siap-siap duit untuk tebus anak dia. Dia nak pergi Mekah, jumpa dengan Muhammad bin Abdullah, nak tebus anak dia balik ke rumah. Jadi ayahnya pun siap-siap pergi dengan adik dia. Maka Harisah ni, ayah kepada Zaid, pergi ke Mekah, jumpa dengan Muhammad bin Abdullah, Rasulullah yang belum pun menjadi Nabi waktu itu. Maka dia kata dengan Nabi Muhammad, dia kata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aku mengetahui kamu ini orang baik. Aku mengetahui kamu itu orang yang sangat santun. Hari ini aku datang, aku Harisah dan ini adikku. Aku nak tebus balik anakku yang telah menjadi hamba-Mu." "Siapa anakmu?" Rasulullah tanya. Dia kata, "Anakku bernama Zaid bin Harisah." Maka Nabi Muhammad pun kata, "Beginilah, wahai Harisah, aku akan panggil Zaid dan aku akan tanya dengan dia. Kalau dia nak pulang bersama dengan kamu, ayahnya, maka aku benarkan dia pulang dalam keadaan aku tak minta satu sen pun. Tapi kalau dia nak kekal bersama-sama dengan aku, maka aku tak akan benarkan dia pulang bersama dengan kamu." Jadi akhirnya Rasul pun panggil Zaid. Rasul tanya dengan Zaid, "Wahai Zaid, kamu kenal tak laki ni?" Dia kata, "Kenal wahai Muhammad, inilah ayahku Harisah." "Kamu kenal sebelah dia?" "Kenal, itulah pakcikku."
Maka dia kata dengan Zaid, wahai Zaid, ini ayahmu datang sini nak ambil kamu pulang. Kamu nak ikut dengan ayahmu ke atau kamu nak kekal di sini? Maka Zaid pun kata kepada ayahnya, minta maaf wahai ayah, aku nak kekal duduk di sini bersama dengan Muhammad. Aku nak kekal duduk sini sama dengan Muhammad. Ayahnya kata, celakamu. Ayahnya kata, celakamu wahai Zaid. Ayah datang susah-susah. Dah lama menunggu detik nak tebus balik anak. Baru jumpa dengan anak, tapi anak tak nak pulang kembali ke keluarga. Maka Zaid kata apa? Zaid kata, wahai ayah, aku melihat pada pemuda bernama Muhammad ini ada sesuatu yang sangat hebat. Waktu itu Rasulullah belum lagi jadi Nabi. Tapi bagaimana Zaid bin Harithah, dia melihat akhlak peribadi Nabi SAW sampai dia tak nak pulang kepada keluarganya, dia nak kekal dengan Nabi Muhammad SAW. 15 tahun bersama dengan Rasulullah sebelum Rasulullah jadi Nabi. Dan dia mengetahui betapa akhlak peribadi Nabi itu seorang yang sangat baik. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana Rasulullah menjadi Nabi, dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, dan ketika mana Allah arahkan Nabi Muhammad untuk berikan peringatan kepada kaum kerabatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Al-Muddassir, kamu berikan peringatan kepada sahabatmu ataupun saudaramu yang terdekat. Maka Zaid bin Harithah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Selepas Khadijah, orang pertama beriman selepas Khadijah adalah Zaid bin Harithah. Lebih awal berbanding Saidina Abu Bakar, lebih awal berbanding Saidina Ali. Zaid bin Harithah, kawan rapat Rasulullah, juga hamba kepada Rasulullah, mengetahui bahawa bagaimana akhlak peribadi Nabi SAW, sampai ketika mana Rasulullah menyatakan bahawa aku ini Rasul, aku ini bawa wahyu daripada Tuhan, maka Zaid pertama beriman. Sebab apa dia beriman? Sebab akhlak. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ini berakhlak, kita cakap apa pun orang akan terima. Sebab apa? Sebab akhlak. Tapi kalau kita tidak berakhlak, kita nak membuktikan kebenaran fakta yang kita sebut, orang pun ragu-ragu lagi. Dia itu memang penipu pun. Dia itu seringkali sebar berita palsu. Dia itu seringkali buat benda tak baik. Orang pun was-was untuk terima berita dia. Tapi Rasulullah memiliki akhlak yang baik, sampai hambanya ketika mana Rasulullah bawa wahyu, dia orang pertama yang beriman. Dan begitu juga Rasulullah ketika mana bersama dengan hamba bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang budak, iaitu anak kepada Rumaysah bintu Milhan, ataupun Ummu Anas. Ummu Anas namanya Rumaysah bintu Milhan. Ummu Anas ni, Rumaysah bintu Milhan ni, diserahkan anaknya. Rasulullah hijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Pertama ketika mana Rasulullah masuk kota Madinah, maka ibunya telah mewakafkan anaknya bernama Anas bin Malik, diserahkan kepada Rasulullah jadi hamba. Anas bin Malik ni dia jadi hamba kepada Rasulullah 10 tahun. Rasulullah duduk Madinah 10 tahun sejak Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Anas bin Malik menjadi hamba kepada Nabi SAW. Tapi Saidina Anas kata, dia kata, aku telah khidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Tetapi tidak pernah sekali pun Rasulullah mempertikaikan apa sahaja yang aku buat, kenapa aku buat, dan apa sahaja yang aku tak buat, kenapa aku tak buat. Rasulullah 10 tahun, Anas bin Malik khidmat kepada Nabi, Rasulullah tak pernah sekali pun menyebutkan apa sahaja yang Anas bin Malik buat, kenapa dia buat, apa sahaja yang Anas bin Malik tak buat, kenapa dia tidak buat. Apatah lagi nak marah, apatah lagi nak hegdik, apatah lagi nak kata-kata yang kasar. Anas bin Malik 10 tahun tuan-tuan khidmat. Satu ketika pernah Rasulullah minta Anas bin Malik supaya beli barang dekat pasar. Rasulullah bagi duit, Rasulullah kata kepada Anas, Anas kamu pergi pasar beli barang ni. Maka Rasulullah minta Anas pergi, Anas pun pergi. Tapi lama tak pulang. Kan? Patutnya logiknya, Anas dah pulang ni, dah berapa minit dah Anas pergi, berapa jam dah Anas pergi. Maka akhirnya Rasulullah pun cari Anas. Rasulullah keluar daripada rumah, cari Anas bin Malik. Cari Anas bin Malik, Rasulullah lihat Anas bin Malik sedang main dengan budak-budak. Sebab Anas ni kan budak kan. Dia nak beli barang ni, nampak kawan-kawan dekat taman, nampak kawan-kawan sedang bermain, dia pun singgah main dengan kawan-kawan.
Sampai dia lupa ada pesanan daripada tuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah nampak Anas bin Malik sedang main dengan budak-budak ni. Rasulullah pun jalan dan Rasulullah berada di belakang Anas. Jalan tak ganggu Anas bin Malik sedang main ni. Rasulullah jalan, duduk belakang Anas bin Malik. Maka Rasulullah cakap dengan lembut, "Ya Anas." Wahai Anas, ataupun kadang-kadang Rasulullah panggil, "Ya Unais." Wahai Unais, kata-kata manja. Namanya Anas, tapi Anas itu budak, maka dipanggil wahai Unais, wahai Anas yang kecil. Wahai Unais, kamu dah pergi ke tempat yang aku suruh untuk kamu beli? Maka Anas kata, "Ya, dah nak pergilah ni." Jadi Anas tak buat lagi, tapi Anas kata, "Ya wahai Rasulullah, nak pergilah ni." Rasulullah pun biarkan Anas, Rasulullah tersenyum. Walaupun Rasulullah tunggu lama, Rasulullah cari Anas, nampak Anas sedang main, Rasulullah tak kacau dia main, Rasulullah pergi dekat-dekat, cakap lembut-lembut, "Wahai Anas, dah pergi ke belum?" Anas kata, "Belum lagi wahai Rasulullah, nak pergilah ni." Tak marah pun. Kita kalau suruh anak, kan, kita suruh anak buat kerja, ketika mana anak tak buat kerja, biasanya kita akan buat apa? Kita akan jerit, kita akan tengking, kita akan marah. Anak kita ni bukan anak orang lain. Kalau kita minta dia buat kerja, dia tak buat kerja, kita akan marah. Rasulullah sekali marah pun tidak. Rasulullah boleh tak jerit Anas daripada jauh? Anas, boleh. Tapi Rasulullah tak buat. Sebab itu bukan gaya Rasulullah. Rasulullah ni dia punya akhlak. Kalau sahabat panggil, Rasulullah takkan toleh. Sahabat panggil daripada belakang kan? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Rasulullah takkan toleh dengan leher, dengan tengkuk Nabi, dengan leher Nabi. Rasulullah akan berpaling seluruh badan. Seluruh badan akan berpaling. Kalau orang panggil sebelah kanan, Rasul akan paling seluruh badan menghadap ke kanan. Orang panggil sebelah kiri, Rasul akan paling sebelah kiri menghadap sahabat. Total dengan badan, dengan muka. Kita kalau ibu kita panggil, sahut gitu je. "Ya bu, ada apa?" Toleh pun tidak, pergi pun tidak. Akhlaknya, kalau ibu panggil, datang. Bukan ibu panggil, "Ya." Bukan jawab je, tapi kena datang. Jadi ini akhlak peribadi Nabi SAW. Bayangkan dengan hambanya pun, Rasulullah berakhlak dengan akhlak yang begitu. Yang namanya Anas. Kan Rasulullah berakhlak dengan Anas begitu. Bahkan ada seorang hamba, tuan-tuan, puan-puan, hamba ini memang orang tak gurau senda dengan dia. Biasanya bangsawan, hartawan, dia tak akan gurau senda dengan hamba. Itu biasa. Fitrah manusia. Jarang-jarang orang yang kaya ni, dia nak bergaul rapat dengan hamba. Tapi Rasulullah satu ketika dia ada hamba yang memang tidak ada rupa, yang memang fizikalnya tak baik, kulitnya gelap, wajahnya pun tak berapa cantik. Maka satu ketika tu Rasulullah nampak dia sedang bekerja, kan, hamba ni sedang kerja tu, maka Rasulullah datang daripada belakang, Rasulullah paut, Rasulullah panjat badan dia. Rasulullah kata, "Teka siapa aku?" Maka sahabat tadi pun ronta. Kan, meronta, lepaskan. Rasulullah paut kat badan dia. Rasulullah kata, "Teka siapa aku?" Rasulullah pegang, grab kuat. Rasulullah pegang kuat-kuat. Rasulullah lock badan dia. Maka dia kata, lepaskan. Sedang dia kata lepaskan tu, dia pun toleh belakang. Dia rasa, ini Rasulullah ni. Yang sedang peluk aku ni Rasulullah. Maka sahabat tadi pun biar. Sebab bukan senang Rasulullah nak paut, nak peluk kan. Bukan senang Rasulullah nak peluk daripada belakang. Ini Rasulullah ni, orang mulia ni. Sedangkan badan Rasulullah bertemu dengan badannya. Maka dia kata, biarlah. Rasulullah pun tengok kawan ni biar, sahabat ni biar. Maka Rasulullah pun kata, siapa yang nak beli hamba ni? Rasulullah gurau. Siapa yang nak beli hamba ni? Maka terus lelaki ni kata, "Wahai Rasulullah, ma'ana biqasidin." Aku ni orang rugi. Aku ni orang tak ada apa-apa. Tak ada siapa yang nak beli. Kamu jual berapa harga pun tak ada orang yang nak beli, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun jawab spontan. Rasulullah kata, walakinnaka indallahi ral. Tapi kamu di sisi Allah sangat mahal. Rasulullah paut, gurau senda dengan hamba. Kita kadang-kadang nak gurau senda dengan budak bawahan kita pun tak. Ada tak bos datang kat kita gurau senda peluk-peluk? Ada? Tak ada. Mana boleh peluk Ustaz Covid? Yalah, tengah musim Covid lah. Tengah musim tak Covid pun. Kan? Kalau semalam pun ada maulid akbar di Masjid Muaz bin Jabal.
bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin pun diingatkan supaya tidak bersalaman kan. Diingatkan supaya tidak bersalaman. SOP. Kita doalah mudah-mudahan kita boleh kembali menyalami, kita boleh kembali berpeluk-pelukan sesama jantina kan. Jangan lain jantina pula, lain jantina tak boleh peluk-peluk. Jadi Rasulullah dengan hamba berpelukan, dengan hamba bergurau senda, dengan hamba seringkali menuturkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Ini akhlak peribadi Nabi SAW. Bahkan sifat gurau senda Nabi, dengan wanita tua pun Rasulullah bergurau kan. Ada wanita tua datang jumpa Nabi kan. Rasulullah cerita tentang syurga, indahnya syurga, hebatnya syurga. Maka perempuan tua ini sangat mengharapkan dapat masuk syurga. Tidak ada manusia yang beriman apabila dia ceritakan syurga kecuali dia doa nak masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, dalam mazhab Syafi'i dibenarkan ketika mana kita mendengar bacaan dalam solat. Apabila imam membacakan ayat-ayat berkaitan dengan nikmat syurga, kita boleh doa, Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Boleh doa. Boleh minta pada Allah, Allah maghzuqnal jannah. Allah, ya Allah, rezekikan aku dapat masuk syurga. Tengah solat jadi makmum, kan tak boleh cakap kan? Tapi kalau ada imam baca ayat syurga, boleh doa. Ya Allah, masukkan aku syurga. Tapi bahasa Arab. Bahasa Melayu, bahasa Jawa ke, bahasa Banjar ke, tak boleh. Bahasa Arab boleh. Kenapa? Sebab syurga ni orang beriman, kalau dengar syurga mesti nak. Maka wanita tua ni jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, doakan pada Allah supaya aku dapat masuk syurga. Perempuan tua ni minta. Doakan pada Allah supaya aku dapat masuk syurga. Maka Rasulullah pun jawab dengan nadah gurau lah. Rasulullah kata, innal ajuz la tadkhulul jannah. Orang perempuan tua tak akan masuk syurga. Rasulullah kata, perempuan tua tak akan masuk syurga. Jadi wanita ini, dia mengharap apabila dia cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Maka Rasulullah pun patutnya doa lah. Tapi Rasulullah nak gurau kan. Rasulullah kata, orang tua tak akan masuk syurga. Jadi perempuan tadi pergi ke tepi menangis. Menangis tak dapat masuk syurga. Ya Allah, ini imannya para sahabat. Kalau kita orang kata, kau tak cium bau syurga, lantaklah. Kubur aku, kubur kau, kubur kau. Kita kan. Tapi para sahabat kalau dengar tak dapat masuk syurga, sedih, bersangatan. Maka wanita ini, Rasulullah kata orang tua tak masuk syurga, dia menangis. Menangis kan. Maka sahabat pun datang jumpa Rasulullah, sahabat yang lain ni. Dia kata, wahai Rasulullah, kenapa cakap gitu? Kan tengok makcik ni dah nangis. Kenapa kamu cakap dengan dia begitu, wahai Rasulullah? Menangis dah dia. Maka Rasulullah pun katalah, Rasulullah kata, aku cakap benda yang betul. Kamu beritahu dengan dia kan. Memang tak ada orang tua dalam syurga. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Allah kata, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Bukankah nanti kami akan bangkitkan manusia dalam syurga, orang perempuan ni. Allah kata dalam Al-Quran, inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan bangkitkan orang perempuan itu dalam keadaan baik. Faja'alnahunna abkara. Dan kami jadikan orang perempuan dalam syurga itu kembali menjadi anak dara. Jadi puan-puan yang saya hormati, hajah-hajah sekalian, dekat dunia tak cantik tak apa. Suami tak berapa nak pandang kita kan. Memanglah faktor usia, akhirnya kita buat macam mana pun, faktor usia tetap kita tua. Tapi kena ingat, kalau kita beriman pada Allah, nanti dalam syurga, Allah bangkitkan kita dalam keadaan baik rupa kita, dan kemudian Allah jadikan kita kembali menjadi anak dara. Faja'alnahunna abkara, jadi anak dara. Uruban atsraba. Bahkan Allah jadikan dia dalam keadaan fizikalnya cantik. Lebih cantik berbanding anak dara yang kat dunia ni. Kan badannya fit, dan kemudian segala tubuh badannya bentuknya baik. Ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kalau kita beriman, nanti dalam syurga suami kita tak akan pandang wanita yang lain. Jadi ini kita kata, Rasul pesan dengan makcik ni,
Betul makcik orang tua tak ada dalam syurga, tapi nanti makcik masuk syurga, makcik kembali menjadi remaja. Makcik kembali menjadi anak dara. Makcik kembali menjadi sihat. Jadi sebab itu, jangan risaukan rupa yang berkedut di dunia. Jangan risaukan rupa yang tidak flawless di dunia. Tapi kita nak pastikan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah pun masih gurau dengan orang tua. Ini contoh yang ditunjukkan oleh peribadi Nabi SAW. Bahkan bagaimana Rasulullah menyantuni yang disebut sebagai musuh. Jadi Rasulullah ni dia berakhlak bukan kerana manusia. Tapi Rasulullah berakhlak kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Rasulullah untuk berakhlak. Kan? Apa Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak teragung. Tidak ada akhlak yang lebih agung berbanding akhlaknya Nabi SAW. Kita nak lihat bagaimana agungnya akhlak Nabi SAW, bagaimana ketika mana Rasulullah didatangi oleh seorang lelaki kafir yang menuntut haknya untuk dibayarkan hutang. Namanya Zaid bin Sa'ad. Jadi Zaid bin Sa'ad ni, Rasulullah hutang dengan dia, seorang Yahudi. Rasulullah hutang dengan dia, dan tempoh hutang itu masih ada baki 2 hari. Tapi sebelum 2 hari dia datang dulu. Dia datang kasar jumpa Rasulullah, dia tarik Rasulullah punya kain ridak yang Rasulullah pakai ni, kain Rasulullah pakai tu dia tarik daripada belakang sampai berbilai Rasulullah punya leher, merah leher Nabi SAW. Maka dia tarik, dia kata, Muhammad bayar hutang aku. Muhammad bayar hutang aku. Maka ketika itu Sayyidina Umar nampak Zaid ni kasar, maka ketika itu Sayyidina Umar pun terpa dia. Sayyidina Umar terpa dia, Sayyidina Umar pegang dia punya leher baju. Kan? Collar baju dia Sayyidina Umar pegang. Sayyidina Umar kata, ada apa? Kenapa kasar dengan Rasulullah? Jadi Rasulullah kata dengan Umar, wahai Umar, lepaskan dia. Wahai Umar, lepaskan dia. Oh, Sayyidina Umar ni tak tahan ni sebab orang ni kasar dengan Rasulullah. Tapi ketika itu terus Rasulullah kata dengan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, lepaskan dia. Wahai Umar, Rasulullah kata, wahai Umar, patutnya kamu jangan kasar dengan dia. Kamu patutnya nasihat dengan aku supaya cepat-cepatlah bayar hutang. Bayangkan orang kasar kepada Rasulullah, ketika mana orang lain pertahankan Nabi, tapi Rasulullah tidak menyalahkan orang yang kasar, tapi Rasulullah menyalahkan orang yang pertahankan. Wahai Umar, patutnya kamu lembut dengan dia, kamu tegur aku, bayarlah hutang cepat. Lepas tu Rasulullah kata dengan Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kamu pergi jumpa dengan Fatimah, kamu minta duit. Jadi Rasulullah minta Sayyidah Fatimah sediakan duit, maka Sayyidina Umar bawa, dan kemudian dibayar hutang Rasulullah dengan dia 2. Dia panggil 2 uqiyah. Jadi 2 uqiyah ni Rasulullah hutang, tapi Rasulullah bayar 4 uqiyah. Rasulullah bayar 4. Rasulullah hutang 2, Rasulullah bayar 4. Kan? Hutang 2, bayar 4. Maka bayangkan, dah lah datang sebelum tempoh, kasar dengan Nabi, tuntut hutang. Rasulullah ketika itu bukan tak nak bayar. Patutnya kalau Rasulullah katakan, belum lagi, deadline 2 hari lagi. Tapi Rasulullah layan kehendak dia, walaupun dia kasar dengan Nabi, sehingga Rasulullah bayar lebih pula pada dia. Ini akhlak Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah ni semakin diuji, semakin ditekan kesabarannya, semakin hebat dia punya akhlak. Maka akhirnya Zaid bin Sa'ad ni kata apa? Dia kata, wahai Muhammad. Dia panggil Muhammad lagi, belum beriman ni. Wahai Muhammad, aku membaca kitab-kitab dahulu, kitab Taurat. Dan aku beriman bahawa setiap daripada perkara yang disebut dalam kitab Taurat memang ada pada dirimu. Tapi satu perkara yang aku baru dapat hari ini. Apa dia? Bahawa dalam kitab Taurat sebut, dia kata Nabi akhir zaman ni semakin diuji kesabarannya, dia akan makin bertambah sabar. Makin diuji kesabarannya, dia akan makin bertambah sabar. Maka hari ini aku cuba untuk melihat bagaimana kesabaranmu. Aku datang dengan kamu, aku kasar. Tapi kamu berlembut dengan aku. Aku datang kepada kamu, tuntut hutang sebelum tempoh. Kamu bayar hutang tersebut, bahkan kamu bayar lebih. Maka ini membuktikan bahawa kamu memang Rasulullah. Jadi ini kita kata bahawa walaupun orang kasar,
Tapi akhlak Nabi menyantuni siapa sahaja yang kasar kepada Nabi SAW. Bahkan pernah Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah, tanya dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah peristiwa yang paling pahit dalam kehidupanmu? Dalam hidupmu ni, dakwah ni, kamu jalankan dakwah kamu, kerja-kerja dakwah ni, apa yang paling pahit? Maka Rasulullah pun kata, Taif. Yang paling pahit adalah Taif. Jadi Taif ini satu tempat yang berada dekat dengan Mekah. Tapi keluar daripada Mekah lah. Jadi keluar daripada Mekah sampai dia bukan tanah haram. Taif ni dia bukan tanah haram. Dia tidak termasuk dalam tanah haram. Dia tanah halal. Jadi sebab itu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni meninggal di Taif. Abdullah bin Abbas dia tak nak duduk kat tanah haram sebab dia kata apa? Bimbang kalau aku buat dosa di tanah haram, dosa itu berganda. Dia bimbang. Sebab itu dia hidup tanah halal. Bukan tak nak kemuliaan, tapi bimbang kalau melakukan dosa. Abdullah bin Abbas tinggal di Taif. Dari Taif ni Rasulullah ketika mana peristiwa hijrah pertama ke Taif. Taif ini Rasulullah hijrah lepas kewafatan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dan lepas wafatnya Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Jadi lepas Khadijah wafat, Abu Talib wafat, maka Rasulullah rasa mula putus asa, rasa down dalam dakwahnya, maka Rasulullah diminta oleh Allah hijrah ke Taif. Sebelum ini memang Rasulullah tertekan dekat Mekah dengan dakwah. Rasulullah tak diterima, para sahabat dibunuh, para sahabat diseksa. Tapi Rasulullah masih ada isteri bernama Khadijah yang seringkali menghiburkan hati Nabi. Seringkali menjadi pelembut, menjadi penenang kepada Nabi SAW. Tapi Khadijah dah wafat, Rasulullah sedih. Rasulullah memang diganggu oleh kafir Quraisy, tapi mereka tak ganggu kuat sebab adanya bapa saudara bernama Abu Talib yang dihormati oleh penduduk-penduduk Mekah. Tapi lepas Khadijah wafat, Abu Talib wafat, Rasulullah rasa tertekan. Maka Allah minta, wahai Muhammad, kamu pergi hijrah ke Taif. Maka akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah ke Taif dengan hambanya bernama Zaid bin Harisah. Hijrah dengan harapan penduduk Taif terima dakwah Rasulullah. Jalan kaki, naik lereng-lereng bukit, tempuh bukit-bukit untuk sampai ke Taif. Tuan-tuan, puan-puan, kalau belum pernah pergi Taif, nanti kalau pergi umrah ke, pergi haji ke, singgahlah Taif. Mungkin kena bayar sikit lebih lah untuk pergi ke Taif. Lihat Taif perjalanannya yang berbukit. Bagaimana Rasulullah sampai ke Taif? Kalau boleh dekat Mekah, siapa yang sihat lah, cubalah naik Jabal Nur, tempat terima wahyu pertama. Naik Gua Thur, tempat Rasulullah bersembunyi ketika mana hijrah. Kita nak merasai keperitan. Gua Thur tu jauh lebih tinggi berbanding Gua Jabal Nur, Gua Hira. Bagaimana Asma bintu Abu Bakar boleh naik Jabal Sur, syarat mengandung anaknya. Syarat mengandung, naik 1 hari 2 kali, 3 hari naik, 6 kali naik. Kita nak naik sekali Jabal Sur pun tak pernah naik-naik pun. Kan? Nak naik Jabal Nur, naik kat Gua Hira tu pun tak larat kadang-kadang. Lutut longgar. Lutut longgar lah Ustaz, tak boleh naik. Siapa yang kuat lah, yang tak kuat tak payah naik. Siapa yang kuat tu cuba naik, nak menghayati bagaimana Rasulullah naik beruzlah. Nak menghayati bagaimana Rasulullah naik untuk hijrah. Jadi, Rasulullah pergi ke Taif ni, jalan berbukit, susah payah sampai Taif. Sampai Taif dengan harapan dakwah Rasulullah diterima di Taif. Tapi malangnya ketika mana sampai sahaja di Taif, penduduk Taif menghujani Rasulullah dengan batu. Ambil batu, baling Rasulullah. Rasulullah dengan Zaid bin Harisah terpaksa berlari keluar daripada Taif. Tak boleh berjalan. Kalau berjalan lagi teruk kena. Maka Rasulullah berlari daripada Taif. Hamba baling batu, anak-anak kecil baling batu, seluruh penduduk Taif baling batu. Dibaling batu. Berdarah Rasulullah punya kepala. Berdarah Rasulullah punya badan. Sampai Rasulullah punya capal tu berkocak dengan darah daripada Rasulullah punya kecederaan. Jadi bayangkan Rasulullah cedera parah tadi keluar daripada Taif, bergelumuran darah. Maka ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Sedih, hibur Rasulullah. Isteri baru meninggal.
bapa saudara baru meninggal. Harapan pergi Taif dapat menenangkan hati, dapat terimaan pelawaan daripada Taif, tapi malangnya dibaling batu, dihalau, diherdik, dia maki. Rasulullah keluar, bukan begitu saja, bahkan cedera parah Nabi SAW. Keluar-keluar, malaikat sangat murka dan marah. Malaikat penjaga gunung jumpa dengan Nabi SAW, kata dengan Nabi, wahai Rasulullah, kami ni malaikat penjaga gunung. Kami ni boleh terbalikkan Taif sebagaimana kami terbalikkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut ni Allah jadikan, kaum Nabi Lut ni Allah angkat buminya, Allah terbalikkan, Allah hentam. Allah kata wa ja'ala 'aliyaha safilaha fadammarnahum. Kami angkat bumi kaum Nabi Lut, kami terbalikkan, kami jadikan yang di atas di bawah, yang di bawah jadi ke atas. Kami terbalikkan fadammarnahum, kami hancurkan mereka. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Jordan, ada satu laut namanya Laut Mati. Laut Mati ni Dead Sea kan? The Dead Sea. Jadi Laut Mati ni, kalau pergi, siapa yang tak pandai berenang timbul. Tak payah pakai pelampung sebab garamnya berada di atas. Patutnya garam laut kat bawah, tapi garam laut mati berada di atas. Jadi airnya bukan air masin, airnya air tawar. Jadi malaikat ni kata, kaum Nabi Lut kami boleh terbalikkan. Kalau kamu nak kami terbalikkan Taif, kami mampu untuk buat. Sebab malaikat marah sangat Rasulullah cedera. Mana ada makhluk Allah tak marah kalau Rasulullah cedera. Maka malaikat kata, wahai Muhammad, izinkan kami, wahai Rasulullah, izinkan kami terbalikkan Taif. Maka Rasulullah kata tidak. Rasulullah tanda tangan pada Allah. Rasulullah kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Wa inni la arju an yakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Aku sangat mengharap akan keluar daripada tulang-tulang sulbi mereka siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang buat jahat kepada Rasulullah, Rasulullah doa dapat hidayah. Rasulullah doa, mudah-mudahan ada zuriat keturunan mereka yang baik-baik, yang boleh beriman kepada Allah dan Rasul. Sedang luka, tapi akhlak Rasulullah kepada musuh, Rasulullah tak pernah doakan ketidakbaikan kepada musuh. Bahkan Rasulullah doa, mudah-mudahan Allah keluarkan daripada tulang sulbi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab itulah Allah makbulkan doa Nabi dalam peristiwa tahun ke-9 Hijriah. Selepas pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8, penduduk Taif 60,000 beriman kepada Allah. Kalau Rasulullah minta terbalikkan Taif, maka tak ada penduduk Taif yang beriman. Tapi tahun ke-9, 60,000 penduduk Taif beriman kepada Allah dan Rasul. Ketika mana Rasulullah wafat, ramai sahabat yang murtad. Tapi penduduk Taif masih kekal beriman dan kuat imannya kepada Nabi SAW, walaupun baru setahun jagung beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kalau hari ini tuan-tuan pergi ke Taif, tuan-tuan akan nampak Taif itu tanahnya subur. Buah-buahannya manis. Belilah buah limau, buah anggur, buah kurma, manis-manis semua. Buah strawberry pun ada. Jadi, pergi ke Taif. Indahnya Taif. Cantiknya Taif. Bayangkan, kalaulah bukan kerana doa Nabi, maka Taif dah hancur dah. Kalaulah bukan kerana rahmat kasih sayang daripada Nabi, maka Taif dah musnah dah. Tapi kasih sayang yang ada pada Nabi SAW menyebabkan penduduk Taif subur dan sehingga waktu ini mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kita kata akhlak peribadi Nabi SAW dalam perang Uhud sekalipun, ketika mana musuh melukai Nabi, gigi Nabi Muhammad tertanggal, luka pada jasad Nabi SAW, sampai sahabat-sahabat menadah mangkuk untuk menahan darah Rasulullah yang keluar. Sebab kalaulah darah Rasulullah singgah di bumi, bumi akan mengamuk. Kalau setetes darah Nabi singgah pada bumi, bumi akan mengamuk, hancur Uhud. Jadi sahabat tadah mangkuk supaya Rasulullah punya darah tak jatuh ke bumi. Ketika itu sahabat kata dengan Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, doalah pada Allah, semoga Allah hancurkan kafir Quraisy yang berada di Uhud. Doa pada Allah, wahai Rasulullah, hancurkan kafir Quraisy yang berada di Uhud. Tapi ketika itu terus Rasulullah kata dengan sahabat,
Rasulullah kata, wahai sahabatku, aku diutus oleh Allah untuk beri rahmat, bukan diutus oleh Allah untuk beri laknat. Aku diutus untuk beri rahmat, bukan beri laknat. Rasul tak ada tangan lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, mereka tak tahu. Cedera parah Nabi, sahabat ramai yang terbunuh. Dalam perang Uhud, bapa saudara Nabi meninggal. Wafat syahid Sayyidatina Hamzah. Seorang sahabat Nabi, ahli Al-Quran bernama Mus'ab bin Umair, gugur syahid dalam perang Uhud. Tapi bagaimana Rasulullah tak doa kecelakaan kepada kafir? Ini peribadi akhlak Nabi SAW. Seringkali menunaikan yang ada hak dengan apa sahaja haknya. Musuh ada hak, Rasulullah tunaikan haknya. Sahabat ada hak, Rasulullah tunaikan haknya. Hamba ada hak, Rasulullah tunaikan haknya. Sebab Rasulullah tak nak hidup dalam keadaan tidak menunaikan hak mana-mana orang. Bahkan sebelum daripada Rasulullah wafat, pernah diceritakan oleh para sahabat. Satu ketika Rasulullah berada di atas sedang bersama dengan para sahabat. Rasulullah berbicara dengan sahabat yang ada ribuan di hadapan Nabi SAW. Rasulullah kata, hari ini aku nak tanya kepada kalian, siapakah di kalangan kalian yang aku pernah mendustai akan haknya? Aku pernah mengambil haknya, aku pernah mengapa-apakan dia, aku pernah berlaku jahat dengan dia. Hari ini tolong beritahu aku supaya aku boleh menunaikan hak-hak kalian yang aku telah hilangkan. Dan ketika itu sahabat paling sesama mereka kan tengok, takkan ada orang berani cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu dah buat jahat dengan aku. Macam kita lah, kadang-kadang bos katakan, okey, hari ni kalau sesiapa tak puas hati dengan aku, beritahu. Kita nak cakap pun, ya tak ya je bos ni kan. Betul ke boleh cakap apa yang tak puas hati? Kan? Kalau cikgu kita jumpa kita kan, okey, hari ni anak murid cikgu semua, cikgu nak tanya, ada tak anak-anak murid yang tak puas hati dengan cikgu? Terus terang je. Kita hormat dengan cikgu kita pun kata, tak ada apa-apa cikgu. Sedangkan banyak tak puas hati ni. Maka Rasulullah pun kata dengan sahabat, Rasulullah kata begini, siapa yang hari ini menuntut haknya, lebih aku sayangi dan aku cintai berbanding yang menghalalkan haknya. Siapa yang tuntut, aku lebih sayang berbanding siapa yang tak tuntut. Memang sahabat takkan tuntut. Tapi Rasulullah nak sejukkan hati mereka, Rasulullah kata, siapa yang tuntut, lebih aku sayangi berbanding yang tak tuntut. Sebab apa? Sebab Rasulullah tak nak ada hak manusia yang Rasulullah tak tunai. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, kita kalau ada hak Allah tak tunai, ada dosa dengan Allah, bila-bila masa kita boleh minta ampun. Sedang di katil sakit, sedang kita gering, sebelum daripada menghembuskan nafas terakhir, andai sempat bertaubat, Allah terima taubat kita, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita ada hak manusia yang kita tak tunai, selagi mana tak dapat perampunan daripada orang tersebut, maka kita masih berdosa. Kalau kita sedang sakit, sedang dalam katil ni, sedang nazak ke, sedang gering ke, tak boleh bangun ke, boleh ke kita pergi jumpa kawan kita minta ampun? Tak boleh. Jadi kerana itu hak manusia, jangan sesekali kita ambil, jangan sesekali kita khianati, jangan sesekali kita zalim. Sebab itu Rasulullah nak sangat sahabat, kalau ada sesuatu yang tak puas hati, hari ini beritahu. Jadi mereka pandang sesama mereka tu, memang Rasulullah tak pernah ada sesuatu pun yang hak-hak tak tertunai. Tapi tiba-tiba ada seorang lelaki bangun. Dia bangun, kan dia bangun saja, dia pun kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ada. Sahabat lain semua pandang. Semua pandang, pelik dengan sahabat ni. Berani dia bangun, kata tak puas hati dengan Rasulullah. Aku ada wahai Rasulullah. Rasulullah tanya apa? Rasulullah, pernah satu ketika tu, kamu naik tunggangan, kamu naik kuda, kamu sebat kuda, kan? Kamu nak sebat kuda untuk bergerak ni, kamu terkena badan aku. Maksudnya sebatan kamu tu kena pada badan aku. Jadi Rasulullah, dia kata begitu. Terkena tuan-tuan, terkena. Bukan sengaja. Tapi dia tak puas hati juga, nak tuntut juga. Maka sahabat lain dah mula marah dah. Takkan dia nak tuntut sesuatu yang Rasulullah buat tak sengaja. Tapi Rasulullah kata biarkan dia. Maka Rasulullah minta sahabat Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kamu jumpa pergi Fatimah, kamu minta Fatimah cemati ayahku, cemati Rasulullah.
yang Rasulullah guna untuk sebat kuda kalau nak bergerak, nak bertunggang kuda. Maka terus Bilal bin Rabah pergi jumpa Fatimah di rumah. Maka dia kata dengan Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu minta cemati. Maka Fatimah kata, ada apa ayah minta cemati? Bukan nak pergi mana-mana kan? Tak. Tapi ada sahabat yang dia tuntut hak dia. Rasulullah pernah terpukul dia, maka dia nak pukul balik Rasulullah. Fatimah jadi marah tu. Fatimah kata, siapa yang berani tuntut hak kepada Rasulullah? Bilal pun kata, dia kata tak apa, sebab Rasulullah yang minta. Maka Fatimah akur, taat, Fatimah pun serah cemati ni. Maka Rasulullah pun ambil cemati tadi, ambil cemati tu, Rasulullah pun bagi kat sahabat tadi. Maka Rasulullah kata, ni sahabat, sebat aku. Kamu pukul aku sebagaimana aku terpukul kamu. Maka sahabat ni kata, tidak wahai Rasulullah. Ketika mana kamu pukul aku, yang kamu terpukul aku ni, ketika itu aku tak pakai baju. Maksudnya dia tutup bawah je lah. Dia tutup aurat, pakai seluar je, tak pakai baju. Ketika itu aku tidak beralas, tidak berlapit badan aku. Maka aku nak sebat kamu keadaan yang sama. Tak adil lah kalau ada lapit kan. Jadi dia minta tak berlapit. Sahabat jadi lebih marah. Dia boleh tuntut kepada Rasulullah begitu. Dah lah minta sebat Rasulullah. Minta Rasulullah dia sebat tanpa pakai baju. Sebab dia masa kena sebat dengan Rasulullah tak pakai baju. Maka terus Rasulullah kata, okey tak apa kalau begitu. Rasulullah pun angkat baju Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata, okey sekarang. Rasulullah angkat baju Rasulullah sebelah belakang ni, yang tempat dia kena sebat tu. Rasulullah angkat. Maka Rasulullah kata, silakan. Maka sahabat tadi terus lepaskan cemati, peluk Rasulullah dan cium badan Nabi SAW. Lepaskan cemati, peluk Rasulullah, cium badan Nabi SAW. Dia kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untungnya dia kata. Dia kata, wahai Rasulullah, siapa aku nak tuntut hak wahai Rasulullah? Siapa aku nak sebat kamu wahai Rasulullah? Siapa aku nak buat begitu kepadamu wahai Rasulullah? Tapi aku menunggu peluang ini supaya aku dapat cium badan mulia kamu wahai Rasulullah SAW. Sahabat ni memang tak tipu. Memang betul Rasulullah pernah tersebat dia. Tapi bukan niat dia nak tuntut balas. Tapi niat dia sekadar nak cium badan Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini kita kata tuan-tuan. Rasulullah sanggup begitu tau. Sanggup menurunkan egonya. Menurunkan ketinggian dirinya. Bersama-sama dengan sahabat. Untuk meletakkan dirinya supaya boleh menunaikan siapa sahaja yang ada hak untuk ditunaikan haknya oleh Nabi SAW. Jadi sebab itulah kita nak melihat bahawa Nabi SAW seorang yang sangat memiliki akhlak yang sangat terpuji, bukan kerana manusia tapi itu didikan daripada agama, didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah ajar daripada Al-Quran, itulah yang Allah datangkan kepada peribadi Nabi SAW. Sebab itu apabila sahabat tanya dengan Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Tuan-tuan, paling kita takut kalau ada orang tanya akhlak kita kepada isteri kita. Ini paling kita takut. Sebab itu pernah sahabat kami, Ustaz Muhaddiq Haji Jul. Ustaz Muhaddiq Haji Jul ni, dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, puan-puan, dia kata, kenapa ya? Biasanya kalau ustaz-ustaz ni, dia ceramah-ceramah jarang bawa isteri dia. Kan? Ustaz-ustaz ni, kata tuan guru kita ni, ustaz-ustaz ni, kalau ceramah, jarang bawa isterinya. Kenapa? Sebab isterinya tuan-tuan, isteri ustaz-ustaz ni dia tahu aib suami dia. Dia tahu buruk baik suami dia. Jadi bimbang-bimbang kalau suaminya ceramah kat depan, dia ceramah kat belakang. Dia kata, alah, suami aku tu bukan betul cakap pun temberang je. Dia kata akhlak begini, dia pun tak berakhlak begini. Dia kata buat begini, dia pun tak buat begini. Kenapa? Sebab isteri lebih tahu tentang baik buruk suami. Sebab itu kadang-kadang ustaz-ustaz ni, dia tak bawa isteri sebab bimbang-bimbang apa yang dia sebut tu tak jadi. Rupanya kat belakang ada kuliah lain. Isterinya kata tak betul pun suami dia kan. Jadi paling takut kalau orang tanya kepada isteri akhlak kita. Sebab apa? Isteri ni tahu. Semua aib suami paling tahu isteri. Buruk baiknya suami paling tahu isteri. Jadi kalau ditanya kepada isteri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, maka jawapannya jawapan yang jujur. Apa kata-kata Aisyah? Aisyah kata, kana hulukuhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi umpama Al-Quran. Jawapan yang pendek tapi padat.
Akhlaknya umpama Al-Quran. Apa ada pada Al-Quran, itulah akhlak Nabi SAW. Tidak ada yang lainnya. Itulah akhlak peribadi Nabi. Al-Quran itu contoh yang bagaimana itulah Nabi SAW. Bahkan sahabat tanya, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah? Sebab apa? Sebab sahabat ni, dia punya santun kepada Nabi, apa Nabi nak, semua mereka akan tunai. Nabi nak makan, mereka akan masak untuk Nabi. Nabi nak pakai selipar, mereka akan sarungkan selipar kepada Rasulullah. Nabi berpeluh, sahabat kesatkan peluh Nabi SAW. Apa pun yang Nabi nak, sahabat tunai. Maka logiknya lah, kalau begitu, maka Aisyah di rumah pasti mengagungkan Nabi, melayani Nabi sebab pertama suami dia, yang kedua dia itu Rasulullah. Khidmat kepada suami pahalanya besar, khidmat kepada insan teragung pahalanya jauh lebih besar. Jadi pastinya Aisyah akan khidmat kepada Nabi di rumah. Jadi sahabat tanyalah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah? Maka Aisyah kata, macam kalian lah. Sahabat kata, bagaimana macam kami? Macam mana tu? Macam kalian, Rasulullah ni, di rumah, kalau nampak ada sampah, nampak bersepah di rumah, Rasulullah akan kemas. Kalau Rasulullah ingin makan, Rasulullah akan masak sendiri. Kalau Rasulullah ada pakaian kotor, dia akan basuh sendiri. Rasulullah kalau capalnya terkoyak, Rasulullah akan jahit sendiri. Rasulullah akan khidmat untuk dirinya di rumah. Tidak perlu orang lain khidmat untuk dirinya. Bayangkan, begitu Nabi SAW. Walaupun Rasulullah ada isteri yang ramai, tapi Rasulullah tak minta khidmat kepada dirinya. Ini akhlak peribadi. Sebab itu, isteri-isteri Nabi SAW mencintai Rasulullah melebihi daripada segala-galanya. Sebab peribadi yang ada pada Nabi, akhlak yang ada pada Nabi SAW, inilah yang kita sebutkan pada hari ini, supaya kita nak lihat uswah Rasulullah itu bukan uswah yang berada hanya pada zaman Nabi, tapi uswah yang berada untuk kita contohi sepanjang zaman. Apa yang Rasulullah buat, dia akan rasional dan dia akan logik, dia akan sentiasa bersesuaian di setiap zaman dan ketika. Tidak ada kita boleh kata apa yang Rasulullah buat tak sesuai zaman sekarang. Tak. Sebab apa sahaja yang Rasulullah buat, dia akan bersesuaian pada setiap zaman dan ketika. Itulah yang dipamerkan oleh Nabi SAW, pertunjukan dan akhlak Rasulullah yang sangat agung dan luar biasa, yang tidak ada tolok bandingnya, dan itu diterjemahkan oleh para sahabat. Bagaimana sahabat berakhlak dengan akhlak terpuji, sebagaimana akhlak Nabi SAW. Maka kerana itulah kita berada sempena dengan ulang tahun kelahiran Nabi, sempena dengan 12 Rabiul Awal, ulang tahun kelahiran Nabi SAW. Walaupun 12 Rabiul Awal bukanlah tarikh tepat yang diletak oleh ulama falak. Ulama falak kata bukan semestinya Rasulullah lahir pada 12. Sebab kalau dikira tahun gajah, Rasulullah lahir tahun gajah tu, dan memang Rasulullah lahir yang pastinya bulan Rabiul Awal, yang pastinya adalah Rasulullah lahir pada tahun gajah, yang pastinya Rasulullah lahir hari Isnin. Tiga ni pasti. Bulan Rabiul Awal, tahun gajah dan hari Isnin. Itu pasti. Jadi ulama falak buat kiraan kan. Dia kira tidak jumpa tahun gajah Isnin 12 Rabiul Awal. Dia kata 9, 10, 11 dalam begitu. 12 ni boleh kata mustahil, tapi tak apalah, kita bukan nak lihat angka tu. Cuma kita letak tarikh 12 supaya kita menyambut pada Rasulullah punya ulang tahun pada waktu tertentu. Tapi tak mesti kena 12. Yang pastinya Rasulullah masuk kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, tahun pertama Hijrah. Dan Rasulullah wafat juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pasti. Jadi lahirnya tak pasti tarikhnya. Yang penting kita sambut hari ini sebab kita nak mencontohi akhlak peribadi Nabi SAW, nak lihat betapa uswah dan qudwah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah contoh ikutan yang paling baik. Jadi sebelum daripada kita nak sudahi kita punya ceramah, saya nak datangkan beberapa kisah supaya kita nak lihat bagaimana Rasulullah cinta dan sayang kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah memiliki seorang isteri yang paling Rasulullah sayang. Rasulullah sayang sangat dengan Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah ni Rasulullah punya sayang. Sampai lepas Khadijah wafat pun, Rasulullah masih menyebut nama Khadijah
Rasulullah masih menyantuni kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Tiap kali kalau dapat harta rampasan perang, harta ghanimah, Rasul akan berikan sebahagian kepada kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Itu ulama kata kaedah. Kalau kita nak menghubungkan silaturahim kepada keluarga ataupun kawan-kawan kepada ibu ayah kita yang masih hidup. Kalau tuan-tuan nak buat baik kepada ibu ayah yang telah meninggal, buat baik kepada kawan-kawan dia yang masih hidup. Kan? Kita ada kawan-kawan ayah kita yang masih hidup, kawan-kawan ibu yang masih hidup, buat baik kepada mereka, maka memberi pahala kepada ayah kita. Sebab apa kalau tuan-tuan pergi ziarah kawan-kawan ayah kita kan, kawan-kawan ibu kita, yang mereka ingat siapa? Ayah kita. Yang mereka ingat siapa? Ibu kita. Maka pahalanya mengalir kepada ibu dan ayah kita. Ini kaedah terbaik. Untuk siapa yang rasa ada dosa dengan ibu ayah, yang rasa nak berbakti kepada ibu ayah, tapi ibu ayah dah meninggal. Apa nak buat? Santuni keluarga mereka ataupun sahabat-sahabat mereka yang masih hidup. Rasulullah lepas wafat Khadijah, menyantuni kawan-kawan Khadijah. Sampai Aisyah kata, wahai Rasulullah, tak boleh ke kalau tak sebut nama Khadijah? Kenapa mesti Khadijah? Cemburu Aisyah kepada Khadijah, walaupun Khadijah dah wafat, tapi boleh Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Sebab Rasulullah ni seringkali sebut nama Khadijah. Punya sayangnya Rasulullah kepada Khadijah. Dan Rasulullah jawab kepada Aisyah, Rasulullah kata, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak mencintai Khadijah, tidak menyebut-nyebut nama Khadijah, sedangkan ketika mana orang lain tidak beriman kepada aku, Khadijah beriman kepada aku. Ketika mana orang lain memboikot hartanya, menghalangi dakwahku, Khadijah infakkan seluruh hartanya untuk dakwah aku. Ketika mana orang lain hardik, orang lain kacau, ganggu gugat aku punya dakwah, tapi Khadijah menjadi penenang, menjadi penguat semangat kepada aku. Maka Aisyah pun tak boleh nak kata apa. Aisyah kata, yalah wahai Rasulullah, kalau begitu berhak untuk kamu mengagung-agungkan dan mencintai Khadijah. Rasul sayang sangat Khadijah. Sampai ketika mana akhir hayat Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nanti setelah kewafatan Khadijah? Bagaimana siapa yang nak mendukung agamamu? Siapa yang nak berjuang dalam agamamu? Siapa yang nak menjadi penendang kepada kamu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kata, wahai Khadijah, tak perlu risau, Allah kan ada. Khadijah pun kata, wahai Rasulullah, nanti kan kalau Khadijah dah wafat, ketika mana kamu tak ada apa-apa untuk kamu membawa perjuangan agama ini, tak ada yang nak infak, tak ada harta untuk mempertahankan agama ini, nanti kamu gali semula akan kuburan Khadijah. Kamu ambillah tulang belulang Khadijah. Kamu jual tulang-tulang Khadijah ini dan kemudian kamu guna duit jualan tulang aku ini dan kamu gunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Menangis Rasulullah. Bagaimana Khadijah, seorang wanita kaya, ketika mana bersama dengan dakwah Rasulullah, habis hartanya untuk mempertahankan agama Allah. Sebelum kewafatan Khadijah, Khadijah kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, nanti kalau Khadijah wafat, kamu tak ada harta nak memperjuangkan agama. Gali kubur aku, ambil aku punya tulang, dan kemudian kamu jadikan sebagai tulang belulangku, kamu jual dan kamu gunakan untuk infakkan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Menangis Rasulullah. Bukan hanya hidup Khadijah untuk Allah, bahkan ketika mana Khadijah nak wafat pun, Khadijah kata, tulang aku pun aku nak infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu terus Khadijah pun tunjuk tangan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, angkat tangan ni. Wahai Rasulullah. Maka terus ketika itu Rasulullah tanya, ada apa wahai Khadijah? Ini tanganku wahai Rasulullah. Ada apa tanganmu wahai Rasulullah? Ini tanganku wahai Rasulullah. Ada apa tanganmu wahai Khadijah? Dahulu tangan ini berisi wahai Rasulullah. Kurus dah kerana memperjuangkan agama Allah. Dahulu tangan ini penuh dengan barang kemas wahai Rasulullah. Habislah kerana aku dah menggunakan hartaku untuk mempertahankan agama Allah. Ya wahai Khadijah, aku mengakui bahawa itu yang telah kamu lakukan. Maka Khadijah kata dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, Khadijah dah tak lama ni wahai Rasulullah.
Sabarlah wahai Khadijah. Sabarlah wahai Khadijah. Rasulullah kata. Boleh tak wahai Rasulullah, Khadijah nak buat permintaan terakhir? Maka Rasulullah kata, apa yang kamu nak minta wahai Khadijah? Mintalah wahai Khadijah. Khadijah nak buat permintaan terakhir, tuan-tuan. Kalaulah isteri kita yang sedang nazak, yang sedang gering, buat permintaan terakhir. Kalaulah suami kita yang sedang nazak, yang sedang gering, buat permintaan terakhir. Kita nak tunai ke tak nak tunai? Pasti kita nak tunai. Maka Khadijah minta, wahai Rasulullah, aku dah gunakan segala tenaga aku, segala harta aku, segala masa aku untuk aku bersama dengan dakwah dan perjuangan kamu, wahai Rasulullah. Maka pada waktu ini aku nak minta satu permintaan terakhir, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, silakan wahai Khadijah. Aku pernah mendengar sabdaan daripadamu, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi ada doa mustajab yang Allah takkan tolak. Setiap Nabi daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW ada satu kuasa doa. Kalau diminta oleh Nabi ini, pasti Allah tunai on spot. Langsung Allah terima. Maka Khadijah kata, boleh tak wahai Rasulullah, pada waktu ini, aku nak minta kepada kamu doa ini untuk aku dan kamu sahaja. Setiap Nabi ada satu kuasa doa, kalau minta langsung Allah tunai. Maka Khadijah minta kuasa doa ini. Khadijah kata, boleh tak aku nak minta doa ini wahai Rasulullah untuk aku dan kamu sahaja. Sebab Khadijah nak buat permintaan terakhir dan Khadijah tahu Rasulullah belum guna doa ini, maka Khadijah nak minta doa ni. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, apa jawapan daripada Rasulullah? Seorang isteri yang paling Rasulullah sayang, seorang isteri yang sangat mengorbankan jiwa, raga dan tenaganya untuk Nabi SAW, buat permintaan terakhir sebelum wafatnya beliau. Dan ketika itu Rasulullah pun kata dengan Khadijah yang disayanginya, yang dicintainya, yang seringkali disebut-sebut dan ditutur namanya. Rasulullah kata kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku minta maaf wahai Khadijah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan kuasa doaku ini wahai Khadijah untuk aku beri syafaat nanti kepada umatku pada hari kiamat. Rasulullah sayang Khadijah. Rasulullah cinta Khadijah. Tetapi apabila Khadijah minta kuasa doa ni, Rasulullah lebih menyayangi umatnya berbanding Khadijah. Rasulullah kata, aku simpan doa ni, dan Rasulullah masih belum guna doa ni untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Untuk beri syafaat kepada umatku nanti pada hari kiamat. Jadikan itu tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kenapa kita nak cinta kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah cinta kepada kita. Kenapa kita nak meneladani Rasulullah? Sebab Rasulullah sangat cinta dan sayang kepada kita. Malam-malam Rasulullah menangis. Rasulullah menghadap Maqbaratul Baqi', rindu sangat dengan kita sampai Rasulullah menitiskan air mata. Pernah tak sekali kita tiba-tiba menitis air mata melihat sirah Nabi, sedihnya perjuangan Nabi SAW? Tak pernah. Pernah tak ketika mana kita ziarah makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah, siapa yang pernah menitis air mata di hadapan kubur Nabi SAW? Pernah tak kita selawat? Tadi permulaan kan, saya dengar alunan bacaan daripada selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Kita baca selawat ni, kita menangis teresak-esak kerana rindu dan sayang kepada Nabi SAW. Kalau belum pernah, maka waktu inilah kita cuba nak memastikan kecintaan kita, makhluk yang pertama dalam hati kita adalah baginda Nabi SAW. Apabila kita dah sayang dengan Nabi, apa sahaja yang datang kepada Nabi mudah kita ikut. Tapi kerana kita tak sayang ni, sebab itu kadang-kadang sunnah Nabi ni kita cuba nak tolak. Nanti dululah, kejap lagi lah, belum masanya lah, tak rasional lah, tak nak buat lah. Kenapa? Kerana kita belum cukup sayang. Kalau kita betul-betul sayang, apa sahaja yang datang, pasti kita akan buat dengan sesungguh-sungguhnya. Jadikan itulah, kalau Rasulullah sanggup simpan doa, tak nak guna untuk isteri kesayangannya, kerana apa? Kerana kita, maka kita kena membalasi jasa Nabi SAW. Kita kena menyayangi Rasulullah SAW. Kita kena berkorban segala-galanya untuk Nabi SAW. Dan pastikan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, contoh ikutan terbaik untuk hidup kita dan zuriat keturunan kita.
Kenalkan anak kita dengan Rasulullah, kenalkan pasangan kita kepada Rasulullah, kenalkan kawan-kawan kita, jiran kita, saudara kita kepada Rasulullah, supaya mereka melihat bahawa itulah makhluk yang paling baik, itulah makhluk yang paling agung, makhluk yang belum kita lahir pun dia dah rindu dengan kita, makhluk yang belum kita lahir pun dia menangis kerana kita. Maka mudah-mudahanlah dengan apa yang saya sampaikan daripada ceramah saya, sekitar 1.5 jam lebih ni, kita dapat manfaat bersama. Jadi saya mohon ampun dan maaf anda kata ada tersilap dan tersalah. Mudah-mudahan sempena ulang tahun kelahiran Nabi ini, kita menjadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai keutamaan dalam hidup kita. Mengenal Nabi, mencintai Nabi adalah satu kefarduan dalam kehidupan kita. Dan pastikan kita dapat ziarah Nabi di kota Madinah. Dan kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita dapat temu Nabi nanti di akhirat, di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk akhirnya, saya minta kita tanda tangan sama-sama untuk kita doa. Kita doa mudah-mudahan Allah berkati kita sempena ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berada pada hari ini, ya Allah, tanggal 12 Rabiul Awal, sempena ulang tahun kelahiran insan terpuji, makhluk yang paling dicintai olehmu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kami mendengar dan mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya, ya Allah. Kami melihat ingin mencontohi akan uswah hasanah yang diberikan kepada Nabi kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kami, ya Allah. Pernah bersedih hati kerana kami, ya Allah. Sering menghiraukan dan merisaukan kami, ya Allah. Sering menangis kerana kami, ya Allah. Maka jadikan diri kami ini, ya Allah, pasangan kami, ibu ayah kami, zuriat keturunan kami, golongan yang mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini lemah dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kami, ya Allah. Kami lemah mengamalkan sunnah dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, dalam mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan apa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu haramkan kami memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Tapi jangan haramkan kami, ya Allah, memandang wajah mulia Nabi kami nanti di akhirat, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di hadapan Nabi kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Izinkan kami memeluk cium bau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu, ya Allah. Izinkan kami bermimpi bertemu dengan Nabi-Mu, ya Allah, supaya kami dapat melihat Nabi kami dalam mimpi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami untuk ziarah makam Nabi kami di kota Madinah Al-Munawwarah, di Masjidin Nabawi, ya Allah. Izinkan kepada kami, ya Allah, dan keluarga kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Nabi mencintai kami. Nabi menyimpan doanya untuk beri syafaat kepada kami. Nabi ingin menyuapi air telaga Kausar kepada kami, ya Allah. Nabi ingin beri syafaat kepada kami, ya Allah. Nabi ingin melakukan segala kebaikan kepada kami, ya Allah. Maka jadikan diri kami tidak menghampakan baginda, ya Allah, sehingga kami mampu untuk melakukan kebaikan dan memberikan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan sempena ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menambah cinta dan sayang kami kepada baginda, sehingga nanti kami mampu untuk melafazkan kalimah terakhir kami ketika akhir hayat kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahkan hisab kami dalam kuburan kami, ya Allah. Mudahkan hitungan kami di padang mahsyar, ya Allah. Mudahkan langkahan kaki kami di titian sirat, ya Allah. Beratkan timbangan kebaikan kami di mizan, ya Allah. Berikan kami dapat masuk syurga-Mu yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la, ya Allah. Bertemu dengan Nabi kami, dan ingin kami bertemu dengan Nabi kami, memandang wajah mulia Nabi kami dalam syurga-Mu yang paling tinggi, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas segala silap dan salah. Apa sahaja tutur kata yang menyinggung hati dan perasaan, dan apa-apa yang kurang, saya mohon ampun dan maaf.
dan mudah-mudahan dapat kebaikan bersama. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.